Bab, ini bab tanpa tajuk. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Umar apabila masuk ke dalam Kaabah berjalan terus ke hadapan dakhala al-Ka'bah masya qibala wajhih, dengan pintu masuk berada di sebelah belakangnya. Beliau terus berjalan sehingga jarak di antaranya dengan dinding Kaabah di sebelah hadapannya tinggal lebih kurang 3 hasta. Ketika itu barulah beliau bersembahyang. Maksud beliau ialah memilih tempat sembahyang Nabi SAW yang pernah Bilal sebutkan kepadanya. Ibnu Umar berkata, seseorang boleh tak terbaiki jadi rekah. Seseorang boleh bersembahyang di mana-mana bahagian dalam Baitillah yang dikehendakinya. Bab ke-71, bab bersembahyang dengan bersutrahkan unta betina, yakni yang sudah layak dijadikan kenderaan. Unta jantan, pokok dan pelana unta. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW bahawa baginda SAW melintangkan untanya lalu bersembahyang dengan bersutrahkannya. Kata perawi, aku bertanya, bagaimana kalau unta itu pergi? Beliau, yakni Ibnu Umar atau Nafi' menjawab, baginda SAW akan mengambil pelana unta lalu menegakkannya, yakni sebagai ganti unta itu, dan bersembahyang dengan menghadap ke bahagian hujung atau belakang pelana unta itu. Atau dia, yakni perawi berkata, ke bahagian belakangnya. Tadi ke bahagian hujung pelana unta itu. Atau dia, yakni perawi berkata, ke bahagian belakangnya. Ibnu Umar selalu melakukan begitu. Jadi kita ni mula-mula tak ni 2 bab baca, 2 bab pun 2 hadisnya. Tidak seperti kalau misalnya dalam Muslim bahawa satu-satu bab tu biasanya banyak hadis. Ini bukan satu-satu gini saja. Jadi ini termasuk dalam bab tanpa tajuk. Bab tanpa tajuk ni pun suatu yang istimewa juga dalam Bukhari. Dia ada kaedahnya juga. Tetapi ini adalah salah satu tempat di mana nuskhah Sahih Bukhari berbeza-beza, tak sama. Itu dalam notanya 814 bawah tu. Bab tanpa tajuk ini ada di sini berdasarkan kebanyakan nuskhah Sahih Bukhari. Kebanyakan nuskhah Sahih Bukhari yang tersebar ada bab tanpa tajuk di sini. Di dalam nuskhah riwayat Al-Asili, ini nuskhah masyhur, bab tanpa tajuk ini tak ada, tak ada di sini. Demikian kata Hafiz Ibnu Hajar. Soalnya kenapa Imam Bukhari membuat bab tanpa tajuk di sini? Bab apa? Kalau bab saja tanpa tajuk tak jelas nak cerita pasal apa. Kita katakan tak jelas. Bab apa dia buat? Beberapa jawapan telah diberikan. Antara lainnya ialah, 1, ia seperti fasal kepada bab sebelumnya.
Biasalah kalau dalam Bukhari ni, kalau tak ada tajuk, ada bab saja, umumnya pensyarah Sahih Bukhari akan berkata dia buat bab tanpa tajuk ni seperti fasal lah di dalam ataupun di bawah mana-mana bab. Dia susunan kitab kitab lama ni, kitab tu, buku tu kitab juga. Dalam buku tu, dalam kitab tu ada juga kitab dia panggil, iaitu apabila dia nak cerita tentang satu tajuk besar yang mana di bawahnya banyak masuk hak lain-lain. Misalnya taharah, bersuci, tajuk besar tu. Jadi dalam kitab-kitab dulu dia Kitabut Taharah. Itu tajuk besar. Di bawah tajuk besar tu ada macam-macam yang berkait dengan hal itulah. Misalnya wudu, mandi wajib, tayamum dan sebagainya. Itu bab, masuk bawah bab. Dia akan buat bawah kitab besar tadi, babul wudu, babul ghusl, babut tayammum dan sebagainya. Di bawah bab lagi, kalau ada perbincangan mungkin halus lagi, pecahan dia, kita kata sebagai ceraian lah, ceraian, itu dipanggil fasal. Fasal maknanya di bawah fasal tu ada kaitan juga dengan bab di atas dia tu, ada kaitan ke mana-mana pun, cuma mungkin tidak secara langsung. Tidak secara langsung, dari sudut-sudut tertentu ada kaitan. Itu disebut fasal. Itu susunan kitab lama. Lepas tu dia bawah fasal tu, selain daripada fasal tu ada lagi beberapa perkara lagi, macam takmilah, tatimah, dia panggil takmilah, tatimah, tambih, dan sebagainya, di bawah. Itu adalah. Jadi kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari ni, dia kata bila Bukhari buat bab tak ada tajuk gini, kita anggap bab tak ada tajuk ni sebagai fasal kepada bab sebelumnya. Jadi kita kena tengoklah bab sebelum dia ni ke dia, iaitu bab 69 tu kan, babus salah bainas sawari fi ghairi jama'ah, bab bersembahyang di antara tiang-tiang dengan tidak berjemaah. Bab bersembahyang di antara tiang-tiang dengan tidak berjemaah. Itulah babnya hak sebelum dia. Jadi makna hak ni pun ada kaitan juga dengan bab hak sebelum pada ni. Maknanya dia ada kaitan dengan sembahyang di antara tiang juga. Lepas tu dengan tidak berjemaah juga ada kaitan. Tetapi apa tidak masuk tu bawah bab sebelum pada ni? Ada sudut-sudut tertentu yang kira-kiranya menghalal daripada dimasukkan di bawah bab sebelum ni terus secara langsung. Jadi kena molek pisah sikit. Itu dia dipanggil fasal lah. Jadi bab ni sebagai fasal. Menurut Hafiz Ibn Hajar, Imam Bukhari memisahkan hadis di bawah bab tanpa tajuk ini daripada bab sebelumnya kerana tidak tersebut di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang di antara dua tiang di dalam Kaabah. Hadis bawah bab tanpa tajuk ni kan, dia tak ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di antara dua tiang di dalam Kaabah seperti yang tersebut di bawah bab sebelum ni. Tak ada sebut tu. Apa yang tersebut di dalamnya ialah jarak di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinding Kaabah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di dalamnya. Itu saja. Cuba kita perhatikan yang terjemah saya sekali lagi baca. Abdullah bin Umar apabila masuk ke dalam Kaabah, berjalan terus ke hadapan dengan pintu masuk berada di sebelah belakangnya. Masuk terus. Pintu masuk ni duduk di belakang. Beliau terus berjalan sehingga jarak di antaranya dengan dinding Kaabah di sebelah hadapannya bila masuk terus tu tinggal lebih kurang 3 hasta. Ketika itu barulah beliau bersembahyang. Bila sampai situ baru sembahyang. Maksud apa tu dia buat gitu?
Maksud beliau ialah memilih tempat sembahyang Nabi SAW yang pernah Bilal sebutkan kepadanya. Mana ada sebut ada sembahyang di antara dua tiang, kamu tak ada. Cuma ada sebut jarak jarak tempat dia sembahyang tu dengan dinding sebelah depan. Sebelah depan terus bila dia masuk daripada pintu tu, itu saja. Imam Bukhari fikir hak ni pun sebenarnya boleh masuk bawah hak sebelum pada ni juga, tapi tidak nyata. Sebab tidak nyata itulah Hafiz Ibn Hajar kata je, dia buat suku tu, dia pisahkan, dia masukkan di bawah bab tanpa tajuk, yang di bawah pasal ini. Tapi masih ada kaitan juga dengan hak bab sebelum pada ni. Apabila dia pergi ke depan tu, sehingga tinggal kira-kira 3 hasta dinding, dengan sendirinya bermakna Nabi SAW di tempat tu berada di antara tiang. Sebab maklum di situ tiang. Gitu. Tapi tak ada sebut. Sebab tak ada sebut itulah dia buat suku ni. Halu cara dia tu kan. Kalau kita tak ambil dah ni kan. Tak ambil dah. Dia nak ya, mesti apabila sampai tempat tu, berarti kalau dia sembahyang situ, berarti dia bersembahyang di antara tiang. Sebab situ ada tiang. Tapi tak ada sebut. Sebab tak ada sebut tu lah buat suku ni. Cara halu cara. Yang kedua, Al-Aini berpendapat sebabnya Bukhari meletakkan hadis di bawah bab tanpa tajuk berasingan daripada bab sebelumnya ialah kerana di dalamnya terdapat penjelasan tambahan. Sudah tentu dah bila sampai situ dia akan berada di antara tiang. Sudah tentu dah. Hak tu kalau nak ayat tu hadis belum ada ni, ada dah. Ada benda lain tambahan. Sebab tu dia buat suku bab tanpa tajuk. Iaitu jarak di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dinding Kaabah ketika baginda bersembahyang di dalamnya. Apa jarak dia? Iaitu kira-kira 3 hasta yang tidak tersebut di dalam hadis sebelum ini. Ada tambahan. Sebab tu dia buat bab suku. Itu sebab kata dia. Yang ketiga, Al-Kirmani berkata sebabnya ialah di dalam hadis di bawah bab tanpa tajuk ini tidak tersebut dengan jelas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang di antara 2 tiang. Walaupun semestinya apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada jarak 3 hasta dari dinding di sebelah hadapan pintu Kaabah, berarti baginda berada di antara 2 tiang di sebelah hadapan itu. Maksud Al-Kirmani ialah hadis ini tidak secara terang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di antara 2 tiang, tetapi ia tetap menunjukkannya secara iltizam, berpandukan sekian banyak hadis yang lain. Itu dia. Memang dia kata Imam Bukhari buat gini, dia nak ajar kita lah. Sesuatu hadis tu kadang-kadang tak nak sebut jelas. Tak nak sebut jelas, kita tengok bagaimana ulama-ulama pakar hadis tu, dia faham daripada hadis tu, sedangkan tak ada jelas dah. Salah satu kaedah yang dipakai oleh mereka ialah mereka guna kaedah istilzam ataupun iltizam. Iltizam ni apa dia? Ni dia guna istilah ilmu mantik. Dia guna istilah ilmu mantik. Dia dalalah ada 3 macam. Ada 3 macam. Wad'iyah, aqliyah, iltizamiyah. Dia ada 3 macam. Jadi iltizamiyah ni dia terbahagi kepada beberapa pula. Terbahagi kepada beberapa pula. Iaitu wad'iyah, tabi'iyah, dan juga aqliyah. Itu dia terbahagi pula, pecah-pecah pula. Jadi hak ni pasal guna bahasa dia termasuk di bawah wad'iyah, dalalah, wad'iyah, iltizamiyah. Itu dia ada istilah dia tu. Misalnya kalau kita kata ni gelas macam mana gelas lah, kita kata gelas gelas. Bila kita sebut gelas,
bahasa kita, bahasa orang putih tak apalah, bahasa kita dah jadi kan. Bila sebut gelas, nampak gapo? Nampak ni, hak lagu ni, perkataan gelas tu menunjukkan dalalah tu, menunjukkan benda lagu ni dalam kepala kita. Ada ke tak ada, benda tu tak cara, tapi benda lagu ni. Jadi yang kita nampak gini ni gapo dia? Bahasa lah. Bahasa tu yang menunjuk. Itu wad'iyah orang panggil. Bahasa tu menunjukkan gitu. Bahasa menunjukkan gelas tu gelas lagu ni. Kita akan nampak. Tu tunjuk. Ada kala kita tengok muka orang kucak, ketak, kenali, tak kecek, tak ada bahasa ke apa, tapi kita faham. Menunjukkan dia ketakutan, menunjukkan dia ketakutan. Itu pun semacam dalalah juga, tapi termasuk dalam tabi'iyah. Tabi'iyah. Satu lagi akal. So kita kata kita tak nampak Tuhan, tak nampak, tapi kita kata ada semacam akal, kita katalah ada. Dia menunjukkan Tuhan tu ada. Akal ni tunjuk. Contoh saja, contoh saja. Serupa juga di sini. Wad'iyahnya mana? Dia sebut keadaan tu menunjukkan walaupun Nabi SAW dikatakan masuk semaya situ tak ada sebut tiang tu, tetapi sudah mesti situ ada tiang walaupun tak sebut. Antara iltizamiyah lagi kita kata, ini dari segi bahasa. Bila kita sebut buta, sebut buta, buta menunjukkan orang hak tak nampak tu lah. Betul lah. Tapi gapo dia lagi selain buta hak kita faham? Ya mesti ada dalam kepala kita. Kalau tidak, kita tak faham benda tu. Gapo dia selain daripada tu? Hak mesti kena ada. Kita kena faham juga hak tu. Celik. Celik tu ditunjuk oleh perkataan buta secara iltizam. Itu orang panggil secara iltizam. Banyak lagi orang lain-lain kan. Bodoh. Judi, lawan dia tu gelap, cerah, sakit, sihat. Bila sebut sakit, kita nampak tidak ada sihat pada dia. Sihat tu tak ada. Itu benda hak mari dengan sendirinya. Bila kita terima, kita terima juga tu. Kalau tidak, kita tak akan kena pun. Hak orang panggil sial, malas, gelap, cerah, kita tak akan kena cerah kalau tidak ada gelap. Kita tak akan kena gelap kalau tidak ada cerah. Dan begitulah sebaliknya. Ya boleh kita kata gini sebab ada lawan dia. Itu iltizamiyah lah. Benda hak mesti. Jadi hak ni pun secara mesti begitulah, walaupun tak ada sebut. Jadi Imam Bukhari nak ajar kita apa dia, iaitu sekurang-kurangnya biar kita faham. Kadang-kadang kita tengok ulama dia pegang satu dalil tu tidak jelas. Dia pegang kat mana? Dia pegang dengan menggunakan, dengan memahami di situ ada dalalah iltizamiyah, secara iltizam. Secara iltizam pun boleh juga ambil hukum. Seperti mana Imam Bukhari mengambil hukum bahawa Nabi SAW dan Ibnu Umar semaya di antara tiang di sini, padahal tak ada sebut tiang. Tetapi kita maklum dah, di situ memang ada tiang. Kalau tinggal 3 hasta daripada dinding tu, hasil itulah tiang. Tapi tak ada sebut kan. Sebab tak ada sebut je lah dia letak suku ni, kata dia. Dia letak suku. Nak ceritanya dalil ini tidak sama. Taraf dia tidak sama. Kalau hak tu kan, jelas hak tu kena pakai, letak di bawah tajuk hak jelas tu. Tapi kalau tidak jelas, tapi boleh juga. Bukan semua orang faham, tapi boleh faham juga gitu. Kok mana-mana pun tidak terang. Mana tidak sama kedudukannya. Dalalah itu tidak sama kedudukannya. Petunjuk memberi makna sesuatu tu tidak sama. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih ada yang tidak kuat mana. Ada yang tidak kuat mana. Jadi kalau kita tengok berdasarkan dalalah tabi'iyah misalnya, kalau kita kata suka benar saya,
Suka benar. Suka faham. Tapi kalau orang jerit, bolehkah kita faham dia suka ke? Kalau dia sedih, biasanya kita kata sedih lah, jerit kan. Jerit tu dia tak kata apa, tapi menunjukkan kita faham. Yang kita faham menunjukkan dia sedih biasanya. Tapi kita belum pasti lagi betul kita kata dia sedih tu. Boleh jadi dia jerit sebab dia suka lah, jerit juga. Tak terang. Tak terang kan? Sama ke dengan suka, kata saya suka, dia tu suka, dengan dia jerit, sama? Tak sama. Kalau kata dia suka, jelas kita faham boleh. Manusia dengan bahasa ni setara tu sekali. Sebab tu Tuhan beri bahasa nikmat sangat besar kepada manusia. Jelas kan? Tidak, hak tu pun kita faham juga. Tapi tu belum tentu lagi. Belum tentu lagi dengan makna sedih kita nak faham sedih tu. Sebab ada kalanya orang jerit tadi sebab dia suka sangat. Dia suka sangat. Dia tak boleh. Sebab tu dia buat suku. Dia nak ayat, dia ada darjat dia, martabat dia tidak sama. Betul boleh jadi dalil, tapi tidak sama. Bukan semua orang akan faham. Tak apa. Kita pergi lagi nombor 4. Syekh Zakaria berpendapat, oleh kerana di dalam hadis di bawah bab sebelum ini tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang di tempat tertentu di dalam Kaabah, maka mungkin ada orang terfikir bahawa semata-mata bersembahyang di tempat itu ada keistimewaannya yang tersendiri, yang tidak ada pada tempat-tempat lain di dalam Kaabah. Bahkan mungkin juga ada orang terfikir agaknya tidak sah bersembahyang di bahagian-bahagian lain di dalam Kaabah. Kata Syekh Zakaria, keterangan Ibnu Umar di hujung hadis di bawah bab tanpa tajuk ini menyokong pendapat beliau. Apa dia kata begitu? Dia nak ayatnya semaya ni semaya, Nabi semaya masuk dalam tu di tempat yang disebut tadi. Mungkin ada orang terfikir pula, jadi tak molek kau, tak leh kau semaya kalau tempat lain. Boleh jadi ada orang terfikir, ataupun dia ada keistimewaan dia yang tersendiri kau tempat tu. Boleh jadi orang terfikir. Orang terfikir gitu. Mana dengan kita menerima, tak apalah apabila berada sejauh 3 hasta daripada dinding itu, mana antara tiang tu tak apalah, kita terima lah. Tetapi benda lain, sebab itu dia buat di bawah tajuk bab tanpa tajuk, dia letak hadis ni sebab ada benda lain tambahan. Orang panggil makna tambahan, benda lain lagi selain daripada nak ayat semaya di antara 2 tiang. Ada benda lain. Benda lain tu apa dia? Dia nak menghilangkan kekeliruan ni ada dalam hadis, iaitu mungkin orang kata tak molek semaya tempat lain. Syekh Zakaria kata, cuba perhati fa akhir akhir itu di sebelah ni. Ibnu Umar berkata, muka surat 925 di atas sekali, seseorang boleh bersembahyang di mana-mana bahagian dalam Baitillah yang dikehendakinya. Dia kata gitu. Dia masuk, dia duduk cari tempat Nabi sembahyang. Tapi akhirnya dia kata, siapa-siapa kalau nak masuk dalam Kaabah ni boleh maya mana-mana pun. Dia takut orang anggap tak boleh, sebab situ Nabi sembahyang situ, kita kena maya situ lah. Dia nak menghilangkan kekeliruan tu. Inilah sesuatu tambahan, makna tambahan, suatu perkara yang tidak ada di dalam hadis lain. Dia nak ayat tu. Sebab itulah Imam Bukhari bubuh di bawah bab tanpa tajuk. Di bawah bab tanpa tajuk. Sebab apa? Kalau nak kira semaya di antara 2 tiang, masuk di bawah bab sebelum pada ni dah. Itu nak cerita semaya di antara tiang. Apa tidak masuk bawah tu saja, buat tak usah buatlah tajuk ni, bab tanpa tajuk ni masuk dalam tu. Satunya tidak terang, tidak sebut. Yang keduanya dia ada benda lain lagi nak ayat. Sebab itu dia masuk di bawah bab tanpa tajuk ini, kata Syekh Zakaria.
Jadi yang menyokong pendapat dia nya iaitu Ibnu Umar kata. Ibnu Umar kata gitu, dia takut orang tengok dia buat situ kan, pada kira-kiranya molek lah situ, ataupun tak boleh lah sembahyang lain. Takut orang faham gitu. Itu benda yang tambahan. Benda tambahan tu. Syekh Zakaria ni orang alim besar. Ramai juga orang kita, banyaklah soalan-soalan kepada saya sendiri pun ada. Macam mana dia katakan Syekhul Hadis, sedangkan dia tulis kitab Fadailul Amal banyak ada dhaif, bahkan ada maudhu' pun ada. Macam mana seorang Syekhul Hadis lagu tu? Bahkan setengah-setengah tu mana pandai lekeh lah, pandai lekeh terhadap dia. Sebab tadilah, sebab ada dalam kitab-kitab seperti itu. Satunya kitab orang dikritik dia tu, satunya dia ada kitab suku pula, dia jawab. Syekh Zakaria ada jawab semasa hayat dia lagi. Dan sebahagiannya memang dia terima waktu tu, tapi benda bahasa dia dah kitab Fadail ni dia setara tu yang kedudukan dia. Sebab tu kita tengok bukan dia saja, orang lain pun lagu tu. Bahkan hak tu kitab suku, kitab hak orang panggil termasuk dalam Sunan Sittah tu pun ada hak dhaif, hak maudhu'. Jadi apakah dengan sebab itu kita akan kata Imam Tirmizi ni tak pandai? Sebab ada hak tidak sahih, bahkan hak maudhu' dalam kitab dia. Dia tidak layak dipanggil siapa-siapa, tokoh hadis tidak layak. Imam Ibnu Majah lagi banyak dalam kitab dia tu hak maudhu'. Apakah boleh kita kata gitu? Tak boleh. Dan jadi kitab dia tu tak terpakai semua, tak boleh juga. Jadi itu kerja orang kemudian lah, tak apa, benda tidak jadi masalah, biasalah. Memang baru hidup ilmu, kalau ada lagi ni kritik baru hidup, tak apa. Tapi nak kata kita tak mahu iktiraf dia langsung dengan sebab tu, kalau lagu tu lah sikap kita, maka ramai lagi ulama-ulama lain hak dulu-dulu, hak diterima oleh semua tu, kita akan tolak jugalah, kita akan pandai lekeh juga. Sedangkan kitab-kitab ni kita kena tengok taraf dia, kitab ke apa. Kalau kita kata kitab Fadail, dengan sendirinya akan mari dalam pada kita nyadarlah tu benda-benda lagu tu. Tak seroyak lah, setara mana tinggi orang tu, dia akan ada benda lagu tu. Pasti dia ada. Kecuali kalau dia beriltizam, dia kata saya pastikan ada dalam ini, saya pasti sahih belaka, saya tak ambil Fadail. Kecuali kalau dia kata gitu. Kalau tidak dia kata gitu, tak pasal dia ada kitab Fadail itu. Memang dia ada benda-benda gitu. Tetapi semua orang akui dari segi kepakaran dia tentang khususnya kitab Sahih Bukhari, memang pakar. Dah tak ada dalam sejarah ni orang yang buat setara dia, khususnya berkenaan dengan tajuk-tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari itu, dia buat sampai akhir. Itu memang orang semua akui. Kitab Muwatta Imam Malik misalnya, kecil ya Muwatta Imam Malik, dia syarah siapa 15 jilid. Dia ni orang buat dengan tahqiq berapa sampai 17 jilid. Dia hak tu lagu lain, kitab dia tidak serupa Fadail Amal tu, lagu lain. Jadi ulama-ulama ni kadang-kadang dia ada tempat-tempat dia, sini lagu ni, sini lagu ni. Dia tengok gitulah. Cumanya kita janganlah anggap dah bila kalau kata orang ni alim hebat gitu, segala-galanya hak dia semua, mana kitab mana pun boleh pakai belaka, betul belaka. Jangan anggap gitu, tak kena lah sikap. Kalau kita ambil sikap gitu, tak kena. Imam Bukhari sendiri tidak sama semua kitab dia, tidak sama setara dengan Sahih Bukhari. Ini semua kitab dia tak sama, walaupun dia sendiri tulis. Orang lain pun lagu tu juga. Jadi kita kena terimalah kelebihan seseorang tu. Nak tahu baca, kita boleh baca pun tak dia ada. Dari segi ni orang akui. Tapi bukan bermakna semua perkara sepatutnya kita terima dan molek belakang dia, tidak. Bahkan sepupu dia alim besar juga, sepupu dia namanya Maulana Habibur Rahman. Sepupu dia ni duduk di Pakistan, alim besar. Banyak kali dia tidak setuju dengan Syekh Zakaria. Dan saya berdasarkan kita baca, kita perhati, banyak perkara kita sokong hak sepupu dia tu lebih kemah hak tu lagi, dalam banyak perkara.
Tapi ke mana-mana pun dalam bab ni dia telah meninggalkan karya dia. Karya yang besar. Ini ada dalam kitab dia tu. Dalam kitab dia tu. Yang kelima, ada juga ulama berpendapat tujuan Bukhari mengadakan bab tanpa tajuk ini ialah untuk menyatakan keharusan bertabarruk, yang ini mengambil berkat, dengan mengerjakan sembahyang di tempat yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Dalam keadaan Kaabah itu sendiri merupakan satu tempat yang memang diberkati. Bertambah-tambahlah keberkatan apabila seseorang bersembahyang betul-betul di tempat yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Jadi hak lebih, hak Imam Bukhari bubuh di bawah bab tanpa tajuk ni ada makna lebih. Bukan sekadar nak ayat Nabi telah bersembahyang di antara tiang. Kalau sekadar tu patut masuk di bawah bab sebelum pada ni. Tetapi Imam Bukhari bubuh di bawah bab tanpa tajuk kerana ada makna lain lagi. Ya Ibnu Umar tu gomo tu apa? Gomo nak pergi semaya tempat Nabi semaya tu apa? Dan dia sendiri kata mana-mana tempat pun siapa-siapa nak semaya boleh dalam Kaabah tu. Tapi dia sendiri dia semaya mana? Gomo pergi jalan betul, dia tanya Bilal royak gini-gini, gambarkan Nabi lagu mana masuk, siapa mana dia bukti, di mana dia semaya. Ibnu Umar betul-betul ikut tu. Apa? Nak ceritanya Imam Bukhari nak ayat tak apa bertabarruk. Ambil berkat ni tak apa. Terutamanya hak Nabi sendiri. Hak Nabi SAW. Nabi masuk, dia bukan masuk semua dalam Kaabah tu. Bila dia masuk, dia sembahyang mana? Ibnu Umar tahu, sebab tu dia kata di hujung hadis ni, seseorang tu boleh sembahyang di mana-mana bahagian Baitullah boleh. Tapi dia sendiri bersembahyang situ. Nak ceritanya ambil berkat ini adalah sesuatu yang diterima dalam Islam. Bukan tak ada. Bukan tak. Itu makna tambahan yang ada di dalam hadis ini, yang menyebabkan Imam Bukhari bubuh di bawah tajuk suku, bab suku. Ambil berkat ada. Sekadar ambil berkat. Sembahyang tu sendiri membawa berkat. Sembahyang dalam Kaabah ada keberkatannya. Masjid pun masjid yang paling istimewa. Sembahyang tempat Nabi pula. Tempat Nabi sembahyang. Dia ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Tetapi kalau tak situ, mana-mana pun dari segi sah tu sah. Dari segi sah tu sah. Dengan sebab itulah Ibnu Umar ni, dia apabila sampai di Hudaibiyah, dia sembahyang rata, dia sembahyang di bawah pokok tu sembahyang. Akhir sekali saya nak Umar, dia suruh tebal pokok tu. Takut jadi kau bid'ah pula. Dia jaga tu, kita sudah bincang dulu, sudah jemput dah. Tetapi ada orang kata Sayyidina Umar tebal tu bukan kerana apa, kerana tidak jelas. Kalau jelas dia pun terima juga. Sebab ada dalam hadis sebut tak ada siapa pun yang pasti di pokok mana, buah pokok mana Nabi sembahyang. Sebab banyak pokok tu. Sebab kita pergi tepi patah lah ada. Pokok banyak. Pokok mana? Dah. Jadi jajak habis pokok ni, jadi menyusahkan. Kalau jelas tak apa. Sayyidina Umar sendiri pun terima. Kalau jelas, misalnya Hajarul Aswad, jelas Nabi kucuk, dia kucuk juga. Itu semua termasuk dalam tabarruk. Tabarruk juga. Selain daripada, kalau kita kata dia takut akan ada pemujaan terhadap pokok pula lah, seperti mana yang terdapat di dalam agama-agama lain. Dia ada pokok-pokok khusus yang dianggap suci, yang dianggap suci. Takut dalam Islam ni pula orang panggil, ada dalam Islam pun ada pokok samurah namanya. Sudah kerja lah lagu tu. Kita tak tahu, kita tak cara benda tu. Sebab apa? Sebab agama yang sampai kepada kita ni dijaga molek. Orang sampai tu molek kepada kita. Tak ada benda-benda macam ni. Padahal pernah sahabat-sahabat tu gomo cari semaya di bawah pokok tu. Sebab apa pokok tu dikira pokok yang diberkati? Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala kata, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Di bawah pokok tu Tuhan redha orang-orang mukmin hak berbaiat dengan Nabi dia di bawah pokok tu. Mana pokok tu diberkati lah, ke mana-mana dia ada kesan. Tapi kalau tak jelas tak boleh lah.
Kalau jelas tak apa. Sebab tu dia nak jelas tu Nabi semayang mana. Bila awak ya ni sini, dia pun pergi semayang situ. Tidak salah. Ambil berkat begitu tidak salah. Dia benda-benda gini, berkat dia kadang-kadang ialah hak tidak nampak tu, hak tu satu perkara. Hak nampak hak zahir, hak kita boleh fikir pun ialah juga. Dia benda kadang-kadang kalau kita duduk di satu tempat, kita pakai senjata ataupun kita pakai baju orang tertentu, kita jadi satu macam semangat. Sebab polis tu, kita kata polis tu, kalau dia dalam keadaan biasa dia tak berapa berani mana. Tapi kalau dia pakai baju dia jadi lagu lain, misi kau apa kau dia semua lagu lain. Itu semangat. Semangat. Jadi itu benda kita boleh faham kan. Jadi Rasulullah SAW pun begitu juga. Sebab apa? Orang yang kita sangat kasihi, tiba-tiba ada satu benda hak dia tu dengan kita, mesti kita berasa satu kelebihan, satu kekuatan ada pada kita. Itu perasaan pada saya. Tapi Sayyidina Umar ada kata dia as-sayfu bis-sa'id, la as-sa'idu bis-sayf. Dia ada kata as-sayfu bis-sa'id, la as-sa'idu bis-sayf. Bisa pedang kerana tangan, bukan bisa tangan kerana pedang. Maksudnya orang hak bisa sengerti, pandang ngerti, silat lah kalau kita kata misalnya kan, silat. Dia tak ada gambar satu. Hak ni boleh jadi senjata dia, tidak nanti pedang. Jadi bisa ni kerana tangan, kerana pandang. Orang tu dia tu pandang. Tapi kalau orang tu tak pandang dah, dia ada tamik saring gapo pun dah. Tak kena gaya jadi pedang kalau luar. Boleh jadi makan ni. Ada senjata boleh tak pandang guna. Jadi bisa pedang bukan kerana pedang itu sendiri, kerana tangan, kerana tuan dia, orang yang guna dia. Dia ada kata ayat tu pun kena ambil kira juga. Kalau tidak dia jadi khurafat, banyak perkara sangat. Yang kelima, Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan berpendapat maksud Bukhari ialah menguji dan mengasah minda para pembaca kitab sahihnya. Bukhari seolah-olahnya mahu tahu pendapat dan menyerahkan kepada para pembaca untuk membuat sendiri tajuk yang difikir mereka sesuai. Setelah sekian lama mereka mengikuti beliau membuat tajuk-tajuk bab. Dia ikut tu. Syekhul Hind ni memang orang hebat lah. Anak murid dia di sini tidak diketahui. Hanya yang diketahui seorang, Tok Khurasan dulu, anak murid dia. Tok Khurasan dulu anak murid Syekhul Hind. Kalau di sana tu ramai lah, macam Maulana Anwar Shah Kashmiri ke apa tu anak murid dia lah. Dan sanak Bukhari kita ni pun siapa juga ke dia, siapa ni, melalui Anwar Shah Kashmiri, Syekhul Hind. Syekhul Hind ni memang mahir lah Bukhari ni, sebab duk mengajar sama, buat kajian, dan dia buat juga tentang tajuk-tajuk Bukhari itu, dia bincang juga. Jadi dia kata Imam Bukhari buat lagu ni sebab Imam Bukhari tujuan dia buat kitab dia ni melalui tajuk-tajuk tu, dia nak rakyat fiqh dan cara mana kita berijtihad. Ulama-ulama berijtihad ni dia guna lagu mana, kaedah. Jadi setiap bab yang dia buat selama ni kan kita duk tunggu lama dah dia buat gini, tengok sesuai hadis ni dengan tajuk dia, tengok sesuai. Sekarang ni dia buat tajuk, dia buat bab tak ada tajuk, membuat sendiri terang. Kira-kira supaya guru lah kita kata. Jadi duk belajar lama, lepas tu dia buat soalan, terang jawab. Sebab tujuan dia nak menimbulkan kemahiran, nak jadi biar orang yang baca dia, walaupun kita ni ramai-ramai ni tidak sampai ke peringkat tu kan. Tak sampai ke peringkat tu, banyak kan tak cukup kakahnya. Tapi kepada hak cukup kakah dia, alat dia memang boleh melancar jauh dah ni. Kalau belajar kitab dia tu, cara dia ni jauh dah boleh. Jadi alim, jadi mujtahid, jadi hebat lah. Tapi hak biasa pun memang kita tengok pelik kitab dia.
Tajuk-tajuk dia tak serupa dengan orang lain. Jadi gapo tajuk? Dia serah masing-masing. Bagi sayanya, tajuk-tajuk yang agak sesuai dibuat untuk bab ini antara lainnya ialah, kalau kita buat tajuk gini sesuai, mungkin Syekhul Hind tidak setuju, dia ada hak dia sendiri, dia pun tak ayat. Ataupun orang lain tak setuju, tak apa, masing-masing lah tu. Tapi kita kira sesuai. Bab qadril masafah bainal musalli wa sutrati. Misalnya kita jarak di antara orang yang bersembahyang dengan sutra dia. Sebab kita tengok ada hadis tadi kan, duk cerita pasal tu sutra, jangan lari daripada tajuk lah. Duk cerita pasal sutra. Nabi pergi sampai tinggal kira-kira 3 hasta dengan dinding. Jarak berapa jarak kalau orang tanya dengan dinding kamu? Bukan dalam Kaabah sajalah, di luar pun. Jadi kita kata 3 hasta ni pajak katlah apa ni, kalau sejadah kita tu lah tak sampai 3 hasta, 2 hasta lebih-lebih sikit je kan. Nak sepanjang mana orang nak perlu kepada 3 hasta? Tak. Setinggi mana? Kira-kira kalau tinggi belah mana pun tidak lebih daripada tu. Padan dah. Padan dah. Lega dah tu. Lega dah. Tetapi tidaklah pula kata mesti 3 hasta. Kalau seseorang tu pakai sejadah setakat tu, itulah dikira sebagai sutra dia. Mana kalau nak lalu depan dia, kira-kiranya masih dalam 3 hasta lagi. Tapi oleh kerana sejadah tu kecil, kita boleh lalu dah. Sebab itu jadi sutra dia. Dia nak untuk setakat tu. Tapi hak Nabi SAW buatnya 3 hasta daripada sutra dia. Kalau orang duduk dekat tiang, kalau 3 hasta gitu, jangan kita litah lah. Jangan kita litah lah kalau tak ada sejadah ke apa. Sebab itu dalam ruangan, jarak sutra yang Nabi SAW sendiri apa nama ni pakai. Atau babu jawazis salah fi ayyi nawahil bait sya'a. Boleh kalau kita nak tajuk itu. Bab keharusan bersembahyang di mana-mana penjuru Baitullah. Boleh. Sebab Ibnu Umar kata di akhir dia tu, walaupun dia sembahyang tempat tu, memang lebih afdal lah, sebab ada makna tabarruk di situ. Tetapi dia sendiri kata tak apa, kalau siapa-siapa nak sembahyang mana-mana pun boleh belaka. Jadi boleh tu makna harus, sekadar harus. Bukan nak kata lebih. Hak lebihnya kalau bolehnya tempat Nabi mayat, supaya dia buat. Dari segi boleh, harus. Kita boleh buat tajuk tu. Dan banyak lagi. Banyak lagi tajuk yang kita boleh buat. Jadi Imam Bukhari nak ajar kita fikir sendiri. Gapo dia kita boleh faham daripada hadis. Misalnya kita kata babut tabarruk bi musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mengambil tabarruk dengan tempat sembahyang Nabi. Sebab Ibnu Umar pergi sembahyang tempat Nabi, betul-betul tempat tu. Untuk apa? Untuk tabarruk. Jadi kita boleh buat tajuk. Boleh. Tak tulis sini tak apalah. Jadi boleh. Tajuk tu sepatutnya orang yang mengaji lah, hak mengaji, hak cukup syarat dia, memang gitulah cara mengaji Bukhari dikehendaki sampai begitu. Bukan saja baca gitu saja dah. Kalau tidak tak sampai maksudnya. Hak kepada hak mana mampu lah. Hak tidak mampu tu tak apalah. Sekarang kita tahu cara dia tu. Cara dia tu gitu. Jadi Syekhul Hind banyak tempat di mana Imam Bukhari buat tajuk tak ada bab tak ada tajuk ni, dia akan kata gitu. Imam Bukhari nak test. Setelah sekian lama pergi ada buat. Pergi ada tajuk belakang, lepas tu dia ada bab tak ada tajuk. Buat. Itu macam latihan. Walaupun dalam Bukhari biasanya buku-buku sekarang kan, dia ada satu tajuk di hujung dia tu latihan. Tajuk lain pula latihan hujung dia. Imam Bukhari kitab dia tak ada, tapi hakikatnya ada. Mana? Bab tanpa tajuk tu lah latihan. Situlah latihan. Orang sampai dulu jangan cara dia. Kalau bahasa Arab ni terutamanya, kita kata wah lagu mana apalah, tak ada titik, tak ada koma, tak tahu apa dia ni dah. Tak ada, boleh ada kaedah dia. Orang yang erti nahwu dia tahu mana sepatutnya titik. Sebab tu kalau dalam bahasa Arab baru ni dia guna juga titik, koma ke apa ada, nukta bertindih ada.
Tapi kalau hak asal tak ada apa super tu faham boleh. Dia ada juga. Benda tu ada juga. Walaupun tak ada zahirnya. Zahirnya tak ada juga. Tak apalah. Lepas tu antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil dari hadis ini ialah satu, keharusan bersembahyang di dalam Baitillah. Boleh sembahyang dalam Baitillah, boleh. Adakah sembahyang dalam Baitillah lebih afdal daripada sembahyang luar? Tidak lebih afdal. Lebih afdal di luar. Terutamanya sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah setengah-setengah ulama kata tak sah dalam itu. Setengah-setengah ulama tak sah. Dia kena sembahyang luar. Sebab apabila kita duduk di luar, kita menghadap sebutir Kaabah. Dalam Quran dia sebut fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Syatral masjidil haram semua sekali. Kalau kita duduk dalam Kaabah, kita hanya menghadap satu tampal saja daripada Kaabah. Hak alik Yaman tu, kau alik Syam, kau alik mana-mana, kita kata tampal tu bukan semua sekali Kaabah. Sedangkan hak Tuhan suruh tu. Cuma Nabi SAW buat, nak raya boleh. Dia sendiri pernah kau sembahyang berjemaah dia jadi tu imam duduk dalam tu ataupun sembahyang berjemaah dalam tu? Tak pernah. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata tak sah sembahyang jemaah dalam tu. Bukan semua ulama, setengah-setengah ulama. Dari segi harus, semua kata harus. Boleh sembahyang. Di penjuru mana pun boleh. Tetapi kalau kita buka pintu dia, kita duduk dalam, kita pintu dia tak ada kapal satu dinding kamu, tak boleh. Semua kata tak boleh, tak sah sembahyang. Sebab tak ada mana-mana bahagian Kaabah. Kalau tutup pintu tu, menghadap ke pintu tak apa. Menghadap ke pintu tak apa. Duduk atas bumbung dia tak apa. Sah sembahyang. Begitu. Yang kedua, keelokan berada dekat dengan sutra ketika bersembahyang. Moleknya duduk dekat sutra. Nabi SAW, walaupun kita kata banyak, ada baru ni kita sudah jumpa dah mana kalau dalam Masjidil Haram ni tak apa orang litah ke apa pun depan. Tapi ni dalam Kaabah sendiri dia pun pilih tempat yang dekat dengan sutra. Dia tidak kata duduk jauh sehingga mungkin menyusahkan orang nak lalu-lalu depan dia. Tidak gitu. Menunjukkan sutra ni molek elok diambil di mana-mana dalam Kaabah sekalipun. Yang ketiga, sebaik-baik jarak di antara seseorang yang bersembahyang dengan sutra di hadapannya ialah kira-kira 3 hasta sahaja. Itu sebaik-baik. Kira-kira itulah, jangan lebih daripada itu. Menyusahkan orang. Paling-paling itu pun setara itulah. Nak setinggi mana sangat orang ni kan. Tinggi pun 3 hasta cukup dah. Sebab tu dia buat sekat 3 hasta je. Kalau hak biasa-biasa ni, secadah biasa tu lebih 2 hasta sikit je. Tak sampai 3 hasta. Boleh dah sembahyang. Itulah sebaik-baik jarak. Jangan sampai jauh duduk daripada sutra tu. Sebab apa? Jadi menyusahkan orang. Kalau kita menyusahkan orang, siapa orang tak boleh nak lalu, siapa orang terkecing dalam masjid, lambat nak tubik ni, kita duduk situ nak litah takut moga dalam hadis ada ancaman. Kita yang dosa. Jadi ada, tidak semestinya kata kalau kata sembahyang ni boleh pahala lalu. Ada kalau tak kena gaya. Misalnya seperti ni, duduk depan pintu tu, dosa tu, dosa bukan kecil-kecil, dosa besar. Sebab apa? Mengganggu orang. Sebab apa? Kalau orang litah, orang tu jadi dosa besar. Tapi dalam keadaan tak ada jalan, kita kena faham, kita boleh litah dia, tak dosa. Orang kata berdosa tu dalam keadaan ada pilihan lain. Kalau tak ada pilihan lain, begitulah. Sebab baru ni lah sebut dah kan, iaitu kalau kita duduk di sah pertama ataupun sah tengah tu, nak tubik ke mana. Kalau dekat pintu kot tepi ni, kita pergi kau tu litah lah seramai mana pun tak apa. Kita tak boleh sekat dalam sembahyang berjemaah ni, tak apa litah depan makmum. Itu kita sudah bincang dah, ada tajuk dah Imam Bukhari buat.
Tak apa. Jadi hak semayang berjemaah tu dia kena faham lah hak tu. Jangan gaduh nak sekat orang Dah belajar ada adalah dia kata suruh sekat dah. Jadi kira nak sekat ada jangan. Jadi mengganggu sebenarnya. Bukan saya saja orang nak tubik tu. Tidaklah kata tak boleh litah dah kita kena pergi kuat di belakang ni. Meredah celah-celah orang. Tak. Kalau lagu tu payah dan mengganggu orang, boleh jadi dia duduk khusyuk, terkejut dia, kita tepuh dia. Tapi kalau lalu ke depan kan tak ada gapo. Empat, untuk sahnya sembahyang di dalam Baitullah tidak disyaratkan menepati tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Ibnu Umar pilih tempat yang baik, tempat yang lebih afdal bagi dia. Tapi untuk sembahyang di mana-mana itu boleh, tak apa mana-mana pun. Tidak kata syarat baru nak sah sembahyang dalam Baitullah, dalam Kaabah tu kena sembahyang di tempat Rasulullah. Sembahyang sunat maksudnya. Tidak begitu. Di tempat lain pun boleh. Tak salah kita duduk. Kalau kita pergi Mekah kan, pergi di Baitullah tu, orang ramai masuk, orang berebut, tak salah kita duduk. Tak salah. Mayat mana-mana. Benda setara tu. Bahkan kalau kita tak boleh masuk dalam Kaabah pun, jangan berasa kurang tak sempurna. Tak ada kena mengena tu. Tak ada kena mengena. Nak jadi sempurna, kita buat ibadat haji, umrah ke apa, dia tak masuk dalam Kaabah tu dah. Tu tak ada kena mengena tu. Cuma kalau boleh kita masuk situ, adalah sunnah ni, iaitu kita sembahyang kalau boleh tempat Nabi tu. Dan sembahyang tempat lain hanya sekadar harus saja. Harus. Supaya di luar harus. Boleh tempat mana-mana pun. Yang kelima, tetapi adalah lebih elok kalau seseorang bersembahyang di dalam Kaabah betul-betul di tempat yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Kalau boleh tempat tu lagi molek. Mungkin kita tidak ada peluang lagu tu kan. Tetapi setengah-setengah pemimpin, kadang-kadang pemimpin negara-negara lah, negara Islam ni, kalau dia pergi, dia ada juga peluang lagu tu. Dia bertuah lah dia. Bagus lah. Itu kelebihan seorang pemimpin, itulah kelebihan dia je. Itu antara kelebihan dia. Mana dalam keadaan banyak tanggungan dia, bebanan dia, mungkin dosa pun banyak juga. Dia ada peluang juga. Ada peluang. Ada peluang. Yang keenam, walaupun hadis ini tidak menyatakan secara terang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang di antara dua tiang di sebelah hadapan pintu Kaabah, namun ia tetap menunjukkannya secara istilzam atau secara iltizam boleh. Kedua-duanya boleh. Jadi ada kalanya kita faham sesuatu tu secara iltizam, bukan secara jelas. Supaya kita faham jelek daripada perkataan buta. Itu secara iltizam orang panggil. Supaya kita faham atas daripada bawah, perkataan bawah. Orang sebut bawah tapi kita telitah juga atas. Telitah juga. Hak cerita datang. Itu iltizam atau istilzam. Jadi banyak orang-orang yang hebat-hebat ni, imam-imam besar yang pengkaji-pengkaji ni, dia berdalil juga dengan dalalah iltizamiyah tu. Secara iltizam tu dia guna juga, dia pakai juga. Seperti di sini tak ada sebut sembahyang di antara dua tiang, tapi Imam Bukhari letak di bawah bab tanpa tajuk sebagai fasal kepada bab sebelumnya. Bab sebelumnya menceritakan tentang sembahyang di antara tiang, tapi dia tak ada. Kita boleh kata mesti dia sembahyang di antara tiang. Boleh kata begitu. Yang ketujuh, iltizam Ibnu Umar dalam ittiba' suri dapat juga dilihat melalui hadis ini. Dia sahabat-sahabat ni macam-macam. Sebab itulah ada macam peringatan ulama. Dia kata kamu kena mengelak diri daripada dua cara. Satunya tasyaddud Ibnu Umar.
Ibnu Umar ni tasyaddud, mana kerah ketaklah dia pegang gapo-gapo. Yang kedua ialah tasahul Ibnu Abbas. Ibnu Abbas banyak mudah. Biar kita duduk tengah, kata dia. Biar kita duduk tengah, jangan terlajak susah. Siapa? Ibnul Qayyim sebut dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, sebut berapa banyak hak Ibnu Umar buat ni terlajak lebih pada orang lain. Siapa? Wallahu alam lah. Ada yang mengatakan dia buta di saat akhirnya kerana amalan kebiasaan dia sebelum itu. Gapo dia? Bila ambil air semaya, dia mengatakan mesti juga air itu kena masuk dalam mata. Air ni kan bila kita basuh muka, apa muka tak mana? Biasanya ketika kita celik tu mata kan? Nampak juga kepada orang di hadapan kita. Mana Tuhan suruh basuh muka. Muka tu bahasa Arab dia panggil wajhun. Wajhun tu gapo dia? Kalau bahasa Melayu kita tak faham kan apa panggil gini. Kalau bahasa Arab tak. Sebab muka-muka ni makna kalau orang duduk depan kita, dia akan nampak tu. Itu muka, itu makna wajhun. Kalau duduk depan, sebanyak mana hak nampak? Sebanyak mana? Itulah muka. Tak ada kata nampak juga mata, tak kau orang pejam mata. Tak kau orang pejam mata. Jadi hak dalam hidung nampak, dalam hidung. Tidak nampak. Jadi tidak wajib. Dia muka tak nampak. Setakat awak nampak. Mulut tutup. Hak dalam mulut tu kalau kita tak koma pun sah. Cuma kalau koma tu dapat sunnah, itu cerita lain. Dari segi sah tu. Tapi dia kata kalau basuh muka ni mata tu kena basuh. Ramai itu semua apa kalau air tu kurang bersih pula kan. Dia jadi gitu. Dan dia sangat jaga, orang panggil ittiba' suri. Ittiba' suri ikut serupa hak zahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda tu tak ada kena-mengena dengan hukum pun, dia pun tahu. Tapi dia jaga macam ni. Dia tahu boleh sembahyang mana-mana, tapi dia pilih tempat. Banyak tempat memang kena ke dia. Tapi banyak tempat juga kadang-kadang Rasulullah licin. Licin nak rebah, dia buat gitu kata. Pasal dia orang yang buat gini ni, apa dia terlalu sayang kepada seseorang. Itulah sebenarnya yang kita faham, dia terlalu sayang. Semuanya jadi ikutan. Bagi dia tak ada benda hak sia-sia. Macam di bawah pokok tu kalau Nabi semaya. Jadi kalau dia tidak jelas mana, kalau kita semaya belakangnya kena dah tu mana dia kira gitu. Okey, susah tu. Mana tempat Nabi berhenti dalam perjalanan, walaupun dia tidak perlu, bukan nak berhenti, dia akan berhenti situ. Dia tidak nak kecil mana pun, tapi dia pergi juga. Pasal Nabi kecil situ. Mana kelebihan dia akan ingat semua segala-gala perincian. Bagi orang lain benda tu tidak penting. Bagi dia cara belakang kan. Jadi dia itu kelebihan dia. Sebab tu Imam Malik mengutamakan Ibnu Umar. Kalau di kalangan sahabat dia tu guru nombor 1 dia ialah Ibnu Umar. Sebab apa? Kalau benda-benda kecil lagu tu dia ambil berat, dia pegang. Hak besar-besar lagilah dia jaga. Lagilah dia jaga. Itu cara Ibnu Umar. Ibnu Abbas pula tidak lagu tu. Tidak. Bahkan dia banyak guna logik, guna akal. Ibnu Abbas ni jadi rujukan Imam Syafi'i. Kalau di kalangan sahabat, nombor 1 Ibnu Abbas. Misalnya Abu Hurairah kata, kalau kita guna sesuatu yang di masa kita ada air semaya pun, kita kena ambil air semaya semula. Ada hadis Abu Hurairah, ramai lagi sahabat-sahabat pegang lagu tu. Lepas tu dia pun tanya Abu Hurairah, Abu Hurairah riwayatkan lagu tu, dia kata, lepas tu kalau seseorang tu ambil air semaya dengan air panas, lagu mana pakcik? Kata dia. Abu Hurairah pun kata, kalau kita ada jangan kata begitu awal. Kata dia. Dah kan air panas tu dimasak, kita ambil air semaya, makna air semaya kita tak jadi, kena ambil air semaya pula. Pahala ke mana? Sampai ke bila nak sup? Tempat sejuk. Takkan sudahnya kena ambil dengan air sejuk. Apa mana lagu mana pakcik kalau kita pakai minyak rambut, kita nak pergi semaya. Jadi kita ada air semaya dah, ke minyak rambut tu orang masuk juga. Jadi kita kena ambil air mula. Dia tak sih, kerana dia tidak setuju lagi tu. Dan dia banyak tengok
Apa maksud Nabi? Maksud bukan tengok hak zahir. Hak zahir tu dia banyak terikat dengan suasana, dengan keadaan. Dengan keadaan. Kita pun sebenarnya molek. Hak Ibn Abbas pun molek, hak tu pun molek. Molek berlaku. Gapo dia maksudnya? Hak tu yang penting sekali sebenarnya. Maksud Nabi tu ke dia. Jadi kalau kita kata dia buruh gigi, maksudnya apa dia? Nak cuci gigi. Tidak semestinya terikat dengan kayu sugi tu. Hak tu hak semasa. Boleh jadi dia berubah. Hak maksud tu ada. Jadi dia lebih kot tu, pergi kot tu. Sebenarnya molek. Banyak perkara kadang-kadang hak sampai dulu tu tidak sesuai. Tidak sesuai maksud. Sebab orang pasal pelita, maksudnya apa? Nak suruh cerah. Takkan nak pasal pelita lagi. Zaman ni Mutakar kata untuk cerah apa? Tak ada dah pelita. Hak sepuluh zaman Nabi tu tak perlu kita pakai dah. Kita pakai lampu. Ikut perubahan. Sebab maksud Nabi pakai pelita untuk apa? Supaya tidak gelap. Ni kau cerah ni, boleh pakai hak ni. Jadi hak tu termasuk dalam sunnah juga tu. Sebenarnya makna sunnah. Walaupun zahirnya tidak sunnah. Tetapi dari segi pendidikan untuk pelajar-pelajar, untuk anak-anak, molek kita sebut benda-benda kecil ni sebab budak-budak dia tidak buat benda besar-besar. Dia berkait dengan pakaian, dengan adab-adab, makan, minum, gitu gini. Benda-benda lagi tu. Nak suruh anak tu kasih kepada Nabi, dah kenal Nabi, mula-mula dengan benda-benda yang gitu. Molek dari segitu. Ittiba' suri, molek. Tapi kalau siapa ketua, siapa kebesar nak ikat semua orang ni biar satu cara lagu, tak kena lagu tu. Jadi menyusahkan. Yang ke-8, memilih tempat sembahyang Nabi SAW di dalam Baitillah untuk bersembahyang dengan maksud bertabarruk adalah diharuskan. Kalau kita sembahyang dalam Baitillah tu dengan maksud tu memang boleh. Dan tabarruk ini adalah sesuatu yang diamalkan oleh sahabat umum. Bukan hal ni saja. Ni Ibn Umar kita kata takut, kita kata dia ni moga kuat benar ikut benda gini. Tak, sahabat lain pun ada. Macam Itban ajak Nabi SAW pergi rumah dia, minta Nabi semayang. Tempat tu dia nak jadikan tempat semayang dia. Padahal mana-mana pun dalam rumah boleh, tapi dia nak ambil berkat. Nabi mari semayang di tempat yang tertentu. Jadi tempat tu dia akan buat tempat semayang dia sama-sama. Nabi tak larang, menunjukkan boleh. Itu orang panggil tabarruk lah tu. Ambil berkat lah. Sempena, mana Nabi buka dulu, Nabi start dulu. Lepas pada tu baru dia buat sebagai tempat tetap dia dalam, untuk semayang di rumah dia. Sebab dia tak check out nak pergi masjid ke apa. Itu jadi boleh bertabarruk. Banyak benar lah tabarruk ni. Antaranya Nabi SAW bagi rambut dia, itu tabarruk. Bagi rambut dia, dia cukup kepala. Dia bukan cukup kepala semua. Nabi ni jarang dah cukup kepala. Jadi ulama-ulama ada sebut paling tinggi 3 kali. Paling tinggi dalam sepanjang hayat dia 3 kali dia cukup kepala. Jadi orang apa sih tulbah pasti cukup kepala semua tu sebenarnya tidak mengikut sunnah tu. Hak lebih banyak Nabi tahu rambut panjang. Mungkin orang kita nak pelik kalau buat ni kan. Tu hak biasa. Kalau kita jumpa dengan Nabi ni rambut pendek sepuluh hamba dia tak? Sebab saya ni bukan tu. Dia tak ajar rambut pendek lagu ni. Mana kita tidak ittiba' suri lah dari segi ni. Tidak ittiba' suri. Kalau suri sini, ataupun sini sekat ni, ataupun di hujung telinga ni, sekat tu panjang semuanya. Jadi bila dia cukup kepala, dia bagi pada sebagai ambil, dia bagi. Mungkin orang zaman dulu tak apa nampak benda ni kan. Memanglah berapa bagi rambut. Rupanya rahsia banyak sangat di rambut ni. Rambut tu orang boleh kesal juga. Dah boleh tahan lama. Boleh tahan lama. Untuk nak kesal apa ni, DNA ke apa kan, bakar nak kesal ke apa boleh. Nak kesal penyakit pun boleh. Nak kesal. Jadi itu sebab mungkin dia bagi. Dan Imam Bukhari dulu kita sudah bincang dah.
Dia mengatakan bulu manusia ni yang terpisah daripada dia itu tidak najis. Bulu manusia yang duduk di tubuh ni pun tidak najis. Sebab apa? Buktinya dia kata Nabi bagi benda tu untuk ambil berkat. Kalau benda tu najis, tak boleh nak ambil berkat benda najis. Benda najis tak boleh. Itu menunjukkan rambut tu tidak najis. Rambut tidak najis. Berbeza dengan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dulu kita sudah bincang dah. Imam Bukhari nak kritik waktu lah. Itu kalau bulu di tubuh ni, kalau dia terpisah daripada tuai dia, najis. Jadi najis. Imam Bukhari tak setuju tak tu. Dia tak setuju. Maknanya orang biasa ada ni bulu di tangan ni, sini kan. Kalau celup tu jatuh mana-mana bulu, jadi najis. Kalau air sedikit tu mengikut kaedah mazhab Syafi'i 2 kolah lah. Bawah pada 2 kolah. Jadi kerana mengikut satu pendapat lah, bukan semua dalam mazhab Syafi'i tu. Bukan semua. Tetapi ini pun salah satu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dia kata jangan. Imam Bukhari tolak dah tu. Tak, kata dia. Sebab apa? Nabi bila tak ada air kan, dia minta air sebekah. Dia bubuh apa? Dia bubuh tangan dia tu. Tangan Nabi dia ada bulu. Nabi kuat bulu. Dia kata ada kemungkinan tu cabut mana-mana sorak pun bulu dia ada kemungkinan jatuh dalam tu. Kalau lah benda tu memang tak boleh, dia mesti kena beringat. Ni dia tak kisah pun. Lepas tu dia bui rambut dia. Kalau benda tu najis, macam mana dia bui? Kau orang tak boleh nak ambil berkat dengan benda najis. Sebab tu dalam ajaran yang betul, kalau kita kata ilmu gapo-gapo pun dia guna hak tidak najis, itu betul, tanda betul. Kalau guna bahan najis, kena beringat sikit lah. Gapo-gapo pun. Sebab Nabi SAW ajar begitu. Begitu juga macam kuku dia kerak kan. Sayyidina Muawiyah kerak kuku dia. Dia minta nak sipai, Nabi bagi. Dia sipai. Bila dia mati, dia pesan, kalau dia mati, bubuh dalam kapal dia sekali. Itu semua tabarruk tu. Contoh tabarruk lah. Banyak sekali tabarruk yang seumpama ni. Boleh bertabarruk untuk semayang ke apa, boleh. Tapi kalau orang lain tidak darjat tu, tidak sampai ke peringkat tu, tak perlu lagi kita terikat. Kalau orang lain, dia tu alim ke lebar ke setara mana ke, tak perlulah kita terikat dengan dia. Dia pun boleh jadi ada kelebihan dia dari sudut-sudut tertentu, dari sudut lain boleh jadi orang yang minta dengan dia tu lebih baik lagi daripada dia. Boleh jadi. Kita tak tahu hati orang ni kan. Kita tak tahu hati orang biasa pun Tuhan lebih kenal ke dia, sebab dia ikhlas molek. Ilmu banyak, ilmu lah, gol lain belum tentu lagi. Jadi dengan sebab itu kita tak salah duk gantung sangat dengan orang. Kita tak tahu orang tu setara mana hak sebenar, dan tentu dah dia tu tidak maksum. Jadi dengan sebab tu kita tak salah duduk tabarruk tak tentu kalu. Tabarruk tak tentu kalu. Ni kadang-kadang tabarruk ni pelik-pelik. Tak salah. Air basuh kaki dia kan, basuh. Pakat awak minum. Mengaruk tu, dia benda-benda lagu ni kadang-kadang ajaran salah tu sah. Kata nama tasawuf pun ada juga. Tak salah kalau lagu tu tak salah. Kita hidup cara biasalah, cara waras dan relax beragama ni. Tak usah pelik-pelik, tak usah. Hak Zahid tu lah hadir lagu mana lagu tu setengah. Hak lebih-lebih ala ke pemujaan tu tak usah. Nabi tak bui puji dia, walaupun dia tu memang lebih. Setara dia tak bui. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan duduk akak sangat aku, serupa dengan puak-puak Kristian akak lebih. Akak julan Nabi Isa tu, janganlah begitu. Nabi tak bui. Maknanya dalam Islam ni dia sederhana, tak ada lebih-lebih, tak ada. Gitulah. Yang ke-9,
Seseorang alim seharusnya menceritakan hukum sebenar. Seseorang alim seharusnya menceritakan hukum sebenar sesuatu ibadat, walaupun dia sendiri mungkin mengikuti sesuatu cara yang berbeza. Itulah yang dilakukan oleh Syekhus Sahabah Ibnu Umar apabila beliau berkata, seseorang boleh bersembahyang di mana-mana bahagian dalam Baitillah yang dikehendakinya. Tapi dia tidak semua, dia sembahyang, dia pilih tempat tu. Tapi dia kata gitu. Itu sepatutnya. Sebab tu kita kata, ramai ni kan tanya, orang puan ni boleh ke main kotor duduk atas masjid? Saya kata semua, kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Kena ayat. Kita tak setuju dengan waktu kita tak pakai, tu tak apa tu. Tapi kena ayat, takut jadi keliru orang ramai. Takut jadi benda tu benda khilaf. Tapi kalau mazhab Imam Bukhari boleh, memang boleh. Ayat biar jelas, tak apa. Ayat dengan jelas tak apa. Tak saya ikut, tak apa. Dia nak ikut Syafi'i, pasal apa jadi susah? Dah. Misalnya zaman sekarang ni kan orang nikah gapo kan atas masjid tu kan, tak naik dia. Duduk tanah. Tok Imam tumbik kita tanya, setuju? Tok Imam tumbik kita tanya, setuju? Pak kalau hujan gapo gak, benar kan? Kan? Susah, banyak kali. Tapi kalau ikut cara Bukhari, tapi kalau tanya mazhab Syafi'i tak sah, memang tak boleh. Ngaji Quran kau mari kotor kau junub, memang tak boleh. Tak usah ada pusing dalam mazhab Syafi'i, tak jumpa. Tak ada. Kalau nak lain. Cuma yang kita kena ingat, orang-orang sebab Bukhari ni bukan calon-calon orang juga. Ya kita duduk gomoh sangat pegang dengan waktu tu kita setara mana, faham molek kau kitanya dah. Tahu kau hujah dia tu setara mana? Tak tahu kau kita orang biasa ni. Tak boleh nak nilai orang biasa ni. Atas orang royak je. Atas orang royak. Jadi dia kena royak. Dia sendiri lagu lain tak apa. Dia sendiri lagu lain tak apa. Kalau orang tanya belah mana semayang malam gitu, dia pun royak. Dia sendiri tak mayang, tak apa. Lepas tu boleh pahala. Boleh pahala. Orang lain buat dengan sebab dia royak ni, boleh pahala. Cuma kalau dia buat juga, mana banyaklah pahala kan. Kalau dia tak buat, syukur. Ibn Umar ni orang panggil Syekhus Sahabah, kemudian maha guru di kalangan sahabat dia ni. Anak Sayyidina Umar lah, Ibn Umar ni anak Sayyidina Umar. Sebenarnya lepas pada Sayyidina Umar tak ada tu, kira-kira dia ni salah seorang yang layak jadi khalifah ni. Layak. Tapi dia tak sih. Ayah dia pun tak sih. Tak sih tu Abdullah. Jadi orangnya setara tu lah. Ibn Umar ni bukan calon-calon lah, bukan main-main. Syekhus Sahabah, dia kata seseorang boleh bersembahyang di mana-mana bahagian dalam Baitillah yang dikehendakinya, boleh. Ada kalanya kita kena buat. Orang ngaji, orang alim ni banyak banyak sebab tu kita tengok pelik, tak usah kata, nanti dulu. Kalau orang alim, orang pandang kata nanti dulu, dia buat lagu tu buat apa? Kadang-kadang dia nak menghapuskan sesuatu fahaman yang sudah melekat dalam masyarakat. Melekat dalam masyarakat. Misalnya saya sendiri, ini ada ayat tu kan. Kadang-kadang saya akan ditemui tak pakai pia. Tak usah pelik, tak usah kata gapo. Memang lagu tu. Sebab apa? Masyarakat kita ni siapa kata kalau orang ngaji tak pakai pia fasik, tak boleh buat tu. Benda tu tak betul tu. Salah tu. Dia ambil mana dalil? Ambil mana dalil? Mana kalau orang alim kena pakai gitu? Tak ada. Kalau diteruskan begitu terus, kadang nak jaga orang nak sampai ke bila? Lama-lama punah. Faham masyarakat. Dia akan jadi lagu mana? Hak lebah macam si. Kalau hak lebah dia pakai serban. Dia pakai gelar besi. Tu orang kita pun akan jadi gitulah. Dan dia boleh terpedaya dengan kadang-kadang rupa zahir tu, tanpa mengetahui hakikat yang sebenar. Kelebihan tu duduk di mana.
Sebab itulah Jabir bin Abdullah dalam Bukhari ni pun ada. Dia ada baju dia duk sakuk, baju dia ada. Dia semayang pakai selah kain. Jadi tu imam. Lepas tu orang kata, mak apa dia ni ada? Aku nak suruh hak bodoh sepamu ni lapah kata dia. Dah. Mana jadi tak pakai baju, tak pakai pay, tak pakai gapo ni. Pakai kain selah. Jadi tu imam. Jadi hak ikut-ikut dia ni, buat-buat tabi'in ni, mak apa kata. Lepas tu tanya lah, dah muskil tanya. Dia kata aku nak suruh hak bodoh-bodoh sepamu ni lagi reti kata dia. Bahawa semaya dia sah, boleh. Dan kalau orang tu lebih, dia tak pakai baju, kita pakai baju pun dia lebih. Dia kena jadi tu imam. Hak tu cara faham hak tu. Tapi kita kadang-kadang tak, kita tak erti kalau hak tak pakai payah tu alis tahu mana? Alis belakang. Hak ni pakai jubah dengan serban tak. Duduk depan. Tajwid pun tak betul lagi dah. Kadang-kadang kita jadi keliru dengan benda-benda lagu tu. Sepatutnya tidak. Apatah lagi nak kata fasik, nak jadi gitu gini, benda besar tu. Fasik-fasik mana tak boleh jadi saksi, tak boleh jadi gapo dah lah. Dia kena ada dalil yang terang. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama di Azhar, start daripada Syekh Muhammad Abduh, moga dulu banyak nak faham lagu tu, dia tukar, dia ubah. Banyak benda dia ubah. Antaranya benda-benda gini lah. Dia tak suruh orang tu faham Islam hak sebenarnya lagu mana. Islam hak sebenarnya. Bukan tak boleh pakai tak apa, nak pakai lagu mana-mana pun. Tapi jangan kata ada kelebihan ni. Dan orang hak tak pakai gitu jadi kurang. Tak kena lah kalau sampai peringkat tu. Dan dia boleh sampai ke situ. Benda ni boleh sampai ke situ. Umum dalam masyarakat. Tak apa. Sebab kata saat ni Jabir saat ni kan, semuanya tak pakai pihak apa tak ada. Bukan seorang sahabat, ramai lagi orang lain. Ada saja kain dia. Mana tak ada dah orang lain. Sama mana orang lagu tu. Nabi SAW tak kata enggak. Nabi SAW buat panjang lah kalau kita nak cerita tu kan. Panjang. Dia banyak dalil menunjukkan sama sahabat dulu, ada kalanya pakai, ada kalanya tidak. Kamar juga yang tidak. Dia boleh tahu. Nabi SAW dia suka kemah. Ada seorang sahabat tu mari, rambut dia bergas ni. Nabi SAW isyarat dia suruh pergi kemah, baru mari. Dia tahu mana kalau kawan tu pakai piah sebagai no. Ya rambut dia tu kusuk kau dia tahu mana. Di situlah dia nampak. Dan dia tidak suruh pergi pakai apa-apa, dia suruh pergi kemah baru mari. Dia suka lagu tu. Sebab lagilah. Jadi tak, benda tu tak ada. Ada zaman Nabi yang memang pakai, memang. Tapi hal tu lah yang kita kena tahu dia sebagai gapo. Sebagai gapo. Apakah serban dia khusus dengan orang Islam saja zaman Nabi? Orang kafir, orang jahili, hak pegang dengan Nabi tak pakai serban. Situ dulu. Pakai serban juga. Pakai serban juga. Serban tu pakaian Arab. Sebab kita kalau pakaian Melayu kan, baju Melayu, atau kolok atas kepala. Tak kira lah ke mana. Dia pakaian dia. Sebab kalau kita pergi Indonesia, hak Hindu hak apa pakai sokok. Pergi di India lagu tu je, cuba tengok Jawaharlal Nehru tu, pakai sokok. Itu pakaian dia. Pakaian dia. Jadi kita jangan terikat gitu. Nak pakai tak apa, boleh nak pakai mana-mana. Tapi jangan buat ini tanda, ini menunjukkan kelebihan gitu gini. Kita perlu utamakan dia. Tak boleh, tak kena lah. Yang ke-10, sahabat yang mengikuti Nabi SAW dalam sesuatu peristiwa biasanya akan meneliti dengan cermat segala apa yang dilakukan oleh baginda SAW. Dia akan dapat menceritakan kepada orang-orang lain apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan tepat. Jadi sahabat yang ikut Nabi, misalnya Bilal di sini, sebab Ibnu Umar tak masuk sekali. Bilal yang masuk dalam Kaabah tu sekali dengan Nabi ni. Jadi bila dia tubik, orang tanya dia boleh rasa. Macam kita perhati kan, masuk dia tidak paling terus pergi ke depan, siapa kira-kira 3 hasta.
Dia boleh royak. Itu menunjukkan ambil berat tentang Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang keduanya, itulah tanda seorang Nabi, seorang yang dipilih oleh Allah. Bukan senang nak suruh orang tu, orang cara orang ambil berat, orang perhati ni, nak buat panduan ni setara tu. Ada ke orang lain? Tak ada. Macam mana hati manusia tu boleh jadi gitu? Nak ambil berat, nak buat contoh, nak ikut, segala-galanya. Tak ada. Kecuali seorang Nabi. Itu bezanya. Kita boleh tengok beza dia. Tuhan buat hati manusia tu jadi gitu, tanpa diupah, tanpa digapa. Kalau orang lain nak buat sejarah hidup dia, kadang-kadang dia upah orang kan. Orang-orang besar lah, orang-orang ternama, Perdana Menteri, kau gapo kan, dia ada orang-orang jujur tulis. Tapi Nabi kita tak ada. Orang lain jujur tulis bukan sejarah dia. Segala hak dia kata, hak dia tak kata, hak dia buat, dia gerak-geri dia, orang tulis. Mana ada dalam dunia ni setara tu? Jadi pelik ke tu? Itulah orang panggil mukjizat. Ada hanya pada seorang Nabi benda-benda lagu tu. Sebab tu kalau kita kata kita ikut dia, pada nak sabar, pada tak ada orang lain siapa setara tu. Dan sahabat ni memang ambil berat. Kalau hak di luar, kalau hak di rumah dia, Nabi SAW suruh bini dia ayat pula. Hak dalam rumah dia, mana orang lain masuk kan, orang lain tak tahu. Nabi royak, kalau nak tahu dalam rumah, tanya bini dia. Dia terbuka, tanya bini. Sebab tu orang kita tanya bini dia. Hak masalah, hak tidur suami isteri gap, orang tanya bini dia. Dan bini dia tak susu, dia royak. Sebab Nabi suruh royak. Dan Nabi SAW tak usi. Tidak seperti kita. Kita ni kan senyum depan orang, dia berjabat je. Pasal ada peraturan dia, nak ambil hati orang, kalau tidak marah kat orang, tak balas, tak nak pasal dah. Tapi kalau di rumah kadang-kadang cara dah. Lagu tu lah. Kadang orang lelaki puan pun lagu tu. Tapi Nabi SAW ni yakin dia dengan diri dia, luar dengan dalam surga. Tak ada benda dia takut orang tahu. Takut orang tahu. Ataupun dia susah hati kalau orang tahu benda-benda ni. Marah ya. Kalau dia buat, dia lagu mana dia boleh banyak. Itu menunjukkan betul-betul terpelihara. Segala hak dia buat tu Tuhan jaga. Hak lagu tu lah hak kita nak ikutnya. Kalau kita nak ikut orang hak tidak terpelihara, tidak terjaga, tak ada jaminan hak tu, boleh jadi dia salah. Dia jatuh parit, pas kita jatuh parit. Lagu tu. Tahap ni tertutup, terpelihara. Kalau dia salah, Tuhan tegur sekali. Tuhan tegur dalam Quran, bukan main-main. Orang nak baca semua kesalahan dia. Kesalahan tu hak Tuhan tegur lah. Mana jaminan tu siapa setara tu. Itulah sebab apa dalam dunia ni, siapa bila-bila mana-mana pun pengajian hadis, orang nak tahu tentang Nabi, cerita ni, apa kau kemah. Sebab memang orang nampak benda tu jelas. Jelas. Lepas tu kita nampaknya bab baru tu tak dibaca dah juga. Tapi kalau nak baca ni panjang benar ni pula pengurusi. Lagu mana? Lepas tu ada kelas pula kan. Kita bincang lah. Wallahu a'lam. Ustaz, Aceh pakaian tu kan, Aceh Habib tu pakaian Nabi, pakai kain zibar dan belakang ada. Dia Habib ni kalau tempat kita ni banyak lah ni mari ni. Setengah kalau di Pakistan ke apa, dia pok-pok berilwi. Dia jadi syiar dia. Pakai hijab ke apa tu kan, serba hijab ke apa, jadi syiar dia. Macam Sarawak lebih je. Memang. Itu pok-pok berilwi. Jadi pok-pok ni pun begitu juga. Jadi kita kena beringatlah. Tu ya kita tak say tu, sebab tu ya nak ajak mana pakaian orang Islam, dia orang lelaki, dia sebenarnya baik menutup aurat. Ikutlah. Kamu apa dia? Siapa dia? Nak pakai yang mana-mana boleh. Kalau orang Melayu nak pakai baju Melayu, ikut dia. Bahasa lain pun dia nak pakai baju Melayu, ikut dia lah. Masalah tu bebas. Tak ada pakaian khusus yang Nabi tentukan. Kalau ada pun itu bukan khusus dengan umat Islam. Hak kafir pada masa tu pakai lagu tu.
Setengah-setengah orang kita ni, kalau tuk guru tempat kita ke, dia pakai kain. Mesti pakai kain. Sebab apa? Sebab Nabi SAW biasanya pakai kain. Dia pakai seluar ni jarang benar, hampir tak ada. Dia pakai kain. Jadi kita tak boleh buat kesimpulan jadi pakai kain itu sunnah. Maka kita pakai kain lah, hak moleknya. Itu sesuai dengan keadaan dia. Abu Jahal, Abu Lahab, siapa pun pakai kain juga. Bukan Nabi saja. Situ kita nak tengok dia sunnah gapo. Memang Nabi pakai kain. Bila Nabi pakai, bila dia buat, kita panggil sunnah lah. Tapi sunnah gapo? Tashri'iyah ke ghairu tashri'iyah? Itu tidak termasuk dalam tashri'iyah. Ghairu tashri'iyah, bak pakaian, bak makan minum gapo ni. Oh, dia makan gandum. Dia tak rajin makan beras ni. Nasi. Kita lagu mana? Payah kat dia nak berlatih, nak jadi kenyai, molek makan gandum tu dah. Pula nak tukar tu, tak ada masa-masa, tak ada, tak perlu tu. Jadi Nabi makan gandum, Abu Jahal pun makan gandum juga. Situ nak pahamnya benda ni tashri'iyah ke ghairu tashri'iyah, tengok zaman tu orang kafir buat juga ke tidak lagu tu. Kalau orang kafir buat juga, maknanya itu bukan sunnah tashri'iyah. Tapi kalau makan tetap dengan tangan kanan, jaga pesan gapo royak, baca bismillah, orang kafir ada buat? Tak ada. Itu sudah tashri'iyah. Makan alik kanan, guna tangan kanan, sunnah tashri'iyah. Tapi kalau gandum makan tu, pakai kain kau tu kau ni, dia tidak khusus. Tidak khusus dengan orang Islam. Bukan Nabi buat itu sebagai pakaian orang Islam. Tidak. Tak ada ketentuan gitu. Jadi kalau kita pergi mana-mana, orang tempat tu dia nak pakai mana, dia nak makan lagu mana, dia pakai sudu ke, dia pakai gerpu ke, dia pakai apa nama, chopstick ke, nak ikut. Dia tak apa kau tu. Jadi dia selesa lagu tu. Dia pandai makan. No. Kita tak pandai makan, tak usah. Tanya adalah anak orang kita yang dalam buku ustaz tu oleh tu dia kata dia kena mahal ni mana ada waktu tu Abu Syamah waktu tu Abu Syamah tak ada dek pun sebenarnya, cerita tu tak ada. Dari segi warna ada keutamaan dia, tapi nak kata kita perlu terikat dengannya sangat pun tak. Memang Nabi suka hak putih. Nabi suka hak putih. Boleh jadi dia ada simbolik lain tu, maksud lain nak cerita. Tapi nak kata kita perlu terikat dengan hak tu, tak. Sebab Nabi SAW pakai macam-macam warna. Bahkan warna hak dikatakan merah, hak dia halangan, dia pakai juga ada. Lepas tu warna lain, hak jalur-jalur, hak petok-petok, dia ada pakai belakang. Tidak kata dia pakai satu warna, tak. Memang biasanya dia pakai gitulah, tetapi dia tidak tetap. Fashion pula, hak jenis ketat tangan, hak jenis lega, macam-macam ada. Dia pakai belakang. Nak semudah kita lah, nak semudah kita. Ustaz kata lagi, Ustaz nak tanya pasal orang bubuk-bubuk semaya ke dekat lautan, kalau ada dapat pahala besar, kita bubuk-bubuk tu macam mana dia bubuk? Jangan sampai memudaratkan diri, apa ni, jadi berasa hati orang lain, jangan sampai gitulah. Cuma kita kena mungkin tengok masa lah, peluang untuk pergi situ ketika orang tak ramai. Ramai semua dah. Iyalah. Memang ada kelebihan apa? Memang ada kelebihan apa? Tak apalah, dimaafkanlah. Jangan sampai jadi balah je. Sama. Jangan sampai jadi balah, jangan sampai jadi gocoh orang, sigur orang. Jangan lagu tu lah. Nanti kita semaya tu kita teguk-teguk. Tak apa. Sebab kita bukan pergi sokmo kan. Nak sampai ke situ bukan main payah. Jadi tak apalah tu. Cuma kena jaga benar. Tempat-tempat tu janganlah sampai jadi orang serah hati kita. Tu lebih besar lagi. Orang serah hati, sakit hati. Jangan. Ada kelebihan. kalau kita ini orang jaga diri kita semaya. Rasuah kan dia.
Tak boleh. Mak apa yang niat ke dia tu. Jadi tak boleh. Jangan jadi. Takutlah makan jadi gitu, jadi kebiasaan dah dia tu. Tak saya tak ni. Tu ahli hajar benda-benda lagu tu tempat-tempat gini. Tak ni. Takut dia biasa dah, dia tolong orang pun dia tahu dah orang akan bui ke dia. Jadi pun dia buat seumur lagu tu kan. Tak boleh. Tak usah lah. Dia buat karen yang untuk pergi ke tuan macam mana? Membayar. Iyalah. Hak tu takut. Sebenarnya tak kisah sebenarnya capu-capu pun tapi oleh kerana mungkin ada hak lemah, ada apa ni terlalu bergantung kepada orang lain lah. Perlu tu mana kita orang lain tu kena bui ruang lah kepada dia, bagi keutamaan lah kepada dia dalam keadaan tu. Namun nak kata siapa jadi balah, siapa jadi nyusah ke orang, kena jaga jugalah. Janganlah sampai ke situ. Dari segi harus tu harus boleh Kalau kabur tak ada kau istimewa macam faham yang kita buat lemah lah kau itu dia ada tempat-tempat memang lebih. Termasuk waktu memang ada lebih dia. Tapi janganlah kita sebab kata saat ni lah, kelebihan-kelebihan jangan kita rebuk tu siapa jadi begitu. Balah kau menyakiti hati orang kau siapa gitu, jangan. Nabi SAW sudah hajar ada kepada kita Hajarul Aswad ke ataupun rukun bucu-bucu Kaabah tu, sepatutnya mana disentuh. Kalau tak boleh, dia ada isyarat. Pada gitulah yang sebenarnya hati kita. Sekarang ni kita berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tahu secara mana kita nak, tapi kita tak dapat di mana-mana pun. Dari segi nak makbul, kalau Tuhan nak makbul, kita duduk sini makbul. Tidak nanti duduk bawah multazam. Apa ni, selagi bah kau gapo dia nanti situ. Cumanya lebih diharap. Masalah lebih diharap tu semua malah qadar gapo hari jemaah ada satu waktu yang Tuhan terima, pasti betul jelah. Tidak kata jaminan juga. Jadi kalau siapa menyakiti orang, kalau siapa jadi bala, tidak ada ketenangan, itu dia jadi lagu lain pula lah. Jadi lagu lain. Ni ada dua soalan. Betulkah pendapat yang mengatakan mengerjakan haji untuk kali kedua Allah makbulkan doa-doanya, dan mengerjakan haji untuk kali ketiga api neraka tidak akan sentuh orang itu? Yang kedua, bagaimana dengan seorang bapa pergi mengerjakan haji, anak tak lama nak usia haji tanpa meninggalkan belanja nafkah anak-anak di bawah jagaan bekas isteri? Jadi benda-benda hak lagu ni, kelebihan ni dalam bab fadail, di bawah fadail banyak lah. Cuma seperti kita kata tadi lah, hak fadail ni banyak tidak sahih. Banyak tidak sahih. Dan tak boleh kita buat pegangan sebagai akidah. Jadi kita nak kata mesti makbul doa, mesti gitu. Tak boleh. Tak boleh buat gitu. Api neraka tidak akan sentuh, itu terlalu umum sangat tu. Apakah kalau dia buat maksiat, dia buat dosa gitu gini, lepas pada tu tak sentuh juga? Ada, bercanggah dengan dalil-dalil yang lain. Dan itu menunjukkan mana cerita-cerita yang seperti ini tidak sahih. Tidak sahih. Kalau sahih pun mana kita tak boleh pakai umum, tak boleh pakai umum. Bahkan kena tengok lagi hal lain. Tidak kata kalau buat ni 3 kali tak apalah, buat bebas lah. Gapo-gapo pun tak masuk neraka. Tak ada lagu tu, tak betul tu. Lepas tu pergi mengerjakan haji tanpa meninggalkan belanja nafkah anak-anak di bawah jagaan bekas isteri. Tapi anak tu di bawah tanggungan dia lagi tak boleh tu. Mana satu kesalahan jugalah. Lepas tu sah ke haji? Haji dia tu sah, insya-Allah. Sah. Cumanya satu kesalahan lah, dosa lain lah pula tu. Setengah-setengah ulama kalau kes lagu ni dia kata tidak, dia tidak bagi nafkah tu mana pasal tak cukup belanja dia ke apa.
Kau memang dia tak buih dah sebelum pada tu. Kalau tak dia kau tak buih ni memang dosa tu berpanjangan lah. Mana? Kalau dia tak cukup belanja, kita kata, sebab tu dia tak buih, siapa dia tak kena nafkah, tidak wajib lagi haji atas dia. Dia kira tidak mampu lagi tu kalau. Mampu ni apabila dia boleh tanggung semua tu. Dia boleh bagi belanja, tinggal belanja. Dia boleh bagi. Lepas tu dia ada lagi piti lebih, boleh pergi Mekah. Baru mampu, barulah jadi wajib. Kalau tidak, tak wajib lagi. Kalau begitulah, kalau dia memang tak buih sak bodoh tu, tidak nyabit dengan masa ni lah, masa lain pun dosa sepatutnya lah. Dosa sepatutnya. Allah. Masalah hutang tak? Masalah hutang Kita kereta Yalah benar. Kalau benar hak lama sangat tak pergi haji lah kalau lagu tu nah. Nak habis hak tu berapa puluh tahun dah. Jadi kita kira secara umumnya kita sudah mampu. Jadi boleh lah hak tu. Berhutang sampai nak pergi Mekah tu tidak disuruh lagu tu. Tidak disuruh. Tapi kalau orang buat pergi sah ke? Sah. Tapi tidak disuruh. Tidak disuruh. Tidak termasuk dalam mampu. Hak mampu ni tanpa berhutang. Begitu, tanpa berhutang. Adakah sunat tidak memotong rambut dan kuku? Adakah sunat tidak memotong rambut dan kuku dari 1 Zulhijjah hingga lepas sembelih haiwan kurban? Memang ada juga pendapat begitu. Tetapi tidak kemah lah sebenarnya. Nak kat kuku, nak kat apa-apa ni dia tak ada tu. Tapi kepada orang yang nak kurban, ada hak tu ada. Tetapi kepada secara umum gitu tidak. Tidak ada. Ni ada menteri kata, menteri, ajaran Syiah tidak boleh disebarkan tetapi bebas diamalkan di negara ini. Jadi apa pendapat ustaz? Tak kena tu kecek lagu tu. Tak kena. Dia gini, sebabnya kalau kita nak atas alasan kebebasan beragama, kalau agama lain tak apa, memang tidak boleh disebarkan sebab agama lain, tetapi bebas diamalkan negara kalau agama lain. Tapi kalau Syiah ni mengelirukan sebab orang duduk anggap dia Islam atas nama Islam, dan kalau kita bagi kebebasan lagu tu bahaya, merosakkan Islam tu sendiri lain. Dia tu sebenarnya kalau dari segi peraturan syariah lah di Malaysia ni pun dia tak boleh atas nama ajaran sesat nak sebar Islam. Tak boleh. Dia boleh sekat, tak bebas. Tak boleh dibebaskan. Dan dia ada hak tu. Majlis agama Islam kau jakin ke, dia ada hak untuk menyekatnya. Tapi kalau agama lain memang dia ada peraturan lah. Hak tu tak apa kita nak kata bebas. Hak ni tak boleh bebas lagu tu. Kalau bebas lagu tu jadi punah. Okey. Dari segitu kita kata tak kena lah ni. Boleh jadi dia kecek tu tubik gitu. Boleh jadi juga. Kadang-kadang dia menteri ni nak ambil hati, hak tu nak ambil hati, dia boleh jadi juga. Wallahualam. Tak, Syah Zakaria tu ke awak buku budak tabligh? Zakaria tu. Zakaria ni lah. Tak, ini sebab budak-budak masa sekarang sekolah menengah, tak tahu lah dia guna agak kalau dah masa ni tak dia kat buku dengan potong rambut. Sebab kalau head kan pampers tu kata model tu kena basuh tu dalam tu. Tak ada tu. Tapi memang dia ajar lah. Tak ada. Dalam kitab-kitab setengah-setengah kitab tak ada lah sebut benda tu, tapi tak ada asas. Tak ada asas. Jadi kita tak boleh pakai. Dulu kita sudah jumpa dah Imam Bukhari bantah semua tu, tolak belakang. Tak ada masa mana-mana pun boleh
Mazhab mana-mana tak ada. Tak ada. Tak ada. Kejahilan lah, kejahilan. Ada setakat